sallallahu alaihi wasallam akafatil anbiya wal awliya wal ulama wasyuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang diridai Allah, syukur kita kehadrat Allah dengan setinggi-tinggi syukur, dengan sebanyak-banyak puji atas kurniaan Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kirimannya kepada kita, limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang tidak pernah putus walaupun sesaat. Pagi ini dikembalikan kita lagi bersama jasad dan roh untuk sama-sama kita duduk di dalam halaqah ilmu, bersama-sama kita membanteras kejahilan yang bersarang di dada, bersama-sama kita duduk
bersilaturahim demi meneku satu pelajaran, yakni pelajaran hadis. InsyaAllah ta'ala pagi ini kita akan sambung hadis penawar hati, yakni dengan hadis yang baru, hadis yang kelima di atas satu tajuk yang begitu indah. Siapa orang yang bankrupt, yakni muflis. Seperti biasa bagi meraihkan hadis Nabi SAW, kita sama-sama baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna minal muflis. Maaf, saya silap. Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqda ma alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Artinya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Sahabat menjawab, orang yang muflis di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki dirham, yakni wang, dan juga tidak memiliki harta. Lalu Nabi SAW bersabda, sebenarnya orang yang muflis dari kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, puasa dan zakat. Tetapi dahulunya sewaktu di dunia, ia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan pernah memukul si fulan. Maka akan diberikan kepada orang yang terinayat itu daripada pahala kebaikan orang tadi. Dan begitu pula seterusnya terhadap orang lain yang pernah terinayat. Ia akan diberikan pula daripada pahala kebaikan orang tadi. Sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan bebanan dosa penginayaannya belum lagi dijelaskan, belum dapat dibayar semua, maka akan diambil daripada kesalahan orang itu yang terinayat itu, lalu dibebankan kepada orang tersebut, maka selanjutnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Satu hadis yang menggentarkan hati Nabi SAW. Ketika mana baginda SAW membaca hadis ini, baginda menangis semahu-mahunya, bimbang andai terdapat orang yang muflis di kalangan umatnya di padang mahsyar nanti, baginda tak dapat membantu. Nabi SAW terkenal di antara susuk tubuh yang bakal memberi syafaat kepada kita ketika mana kita ditimbang di neraca Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita muflis, Nabi tak dapat bantu. Itulah yang dibimbangi oleh baginda SAW, menyebabkan Nabi menangis semahu-mahunya ketika mana Nabi membaca hadis ini. Baik, kita cuba menyusuri maksud yang sebenar daripada hadis yang bertajuk siapakah orang yang bankrupt ataupun muflis.
Hadis ini telah dibawa datang oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya ulang sekali lagi sedikit peribadi Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana nama dia adalah Abdullah bin Abu Quhafah ataupun Abu Bakar bin Abu Quhafah. Dia ada dua nama. Digelar dengan nama Abu Hurairah dengan sebab beliau suka memelihara kucing. Di antara peliharaan kucing yang mana dia sendiri pun Nabi yang bagi makan. Abu Hurairah ni dia adalah ketua daripada ahli sufah. Ahli sufah ini iaitu mereka ada ramai. Nak ikut-ikut ahli sufah mereka ada 70 orang. Kenapa disebut ahli sufah? Mereka tak ada rumah. Di Madinah mereka tak ada rumah. Mereka duduk di Masjid Nabawi. Menunggu panggilan perang. Apa juga jenis sedekah yang Nabi dapat daripada orang, Nabi tak pernah makan sedekah. Nabi akan bagi kepada ahli sufah. Dan mereka ini kebanyakan tak berkahwin. Ahli sufah ni tak berkahwin dengan kerana tak berharta. Dan ahli sufah yang ramai ini diketuai oleh Abu Hurairah. Kadang-kadang baju hanya ada sepasang. Bila basuh baju tu tak pakai baju. Tunggu baju kering baru pergi belum pakai. Yang mana saya pernah ceritakan di antara sahabat-sahabat ahli sufah ni menunggu hari ni, tengok ada siapa yang pergi hantar Umar Rasulullah makanan. Perhati tengok hari ni Abu Talhah bawa satu mayang kurma. Bawa masuk Umar Rasulullah, hari ni kita makan kurma. Tengok pula siapa hantar makanan, Abdul Rahman bin Auf hantar seekor kambing. Sembang ahli sufah. Nampak tadi Abdul Rahman bin Auf hantar kambing, Umar Rasulullah, hari ni kita makan daging. Jadi apa yang mereka nampak yang diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu itu makanan yang akan mereka perolehi. Kerana Nabi akan bagi semua dekat mereka tanpa bersisa pada Nabi dan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi letak, aku dan keluarga aku serta keturunanku sampai kiamat diharamkan menerima sedekah dan juga menerima zakat. Walhal baginda fakir, baginda susah, tapi dia haramkan keturunan dia daripada menerima zakat. Itu sedikit tentang Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata bahawasanya kami sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda. Nabi tanya kepada mereka, atadaruna, dimulakan dengan hamzah istifham, iaitu berbentuk satu persoalan. Kenapa apabila satu-satu ayat berbentuk satu persoalan, bermakna dia nak tarik perhatian, hampa kena ambil tahu sungguh-sungguh. Atadaruna manil muflis. Hampa tahu tak siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bankrupt ni? Muflis bahasa Arab kita sebut muflis tu cakap Arab lah, no? Siapa orang yang muflis ni? Qalu, kata sahabat. Jawab para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Kata para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kami, fina ni bagi kami, maksud apa yang aku faham, apa yang kami faham, muflis ni iaitu orang yang la dirhama, yang tak ada duit, yang tak ada dirham. Mana dia tak ada apa? Wala mata, dia tak ada harta apa satu pun dekat dia. Orang tu orang muflis. Yang kita faham, orang muflis ni dia tak boleh ada satu harta pun. Kalau ada akan disita. Tidak, akan dirampas. Orang yang muflis ni, orang yang diisytiharkan sebagai muflis, kalau kata dia ada kereta atas nama dia pun akan dirampas. Rumah atas nama dia pun akan dirampas. Apa juga harta di atas nama dia akan dirampas. Itu muflis. Maknanya duit ringgit langsung tak boleh ada di atas nama dia. Itulah jawapan yang diberi oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan maksud muflis.
Orang yang tak ada apa-apa. Tak ada harta pun tak boleh ada. Faqala, Nabi jawab. Nabi kata jawapan yang apa bagi tu betul. Tapi tak tepat. Kenapa yang tak tepatnya? Sebab ada lagi dahsyat punya muflis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang paling muflis, yang paling bankrupt di kalangan umat aku, may ya'ti yaumal qiyamah bis salah. Itu mereka yang akan datang pada hari kiamat nanti bawa pahala solat. Bersolat, bersembahyang. Tak kiralah sembahyang sunatnya ataupun sembahyang wajibnya ataupun sembahyang qadanya. Tapi dia ada pahala solat dia. Bawa banyak pahala solat dia. Kemudian wasyam, bawa juga pahala siam, yakni berpuasa. Puasa ni tak kira puasa wajib ataupun puasa sunat. Bawa ada sentiasa dekat dia. Banyak ni bekalan yang kita kata kita buat amal ibadat hari ni adalah sebagai bekalan untuk kembali ke akhirat. Kemudian pahala apa lagi? Wazakat. Wazakat. Dia bawa lagi pahala zakat. Zakat ada dua. Satu zakat wajib, satu zakat sunat. Zakat wajib terbagi dua, fitrah dan juga harta benda. Zakat sunat juga ada beberapa bahagian. Yang mana ada wakaf, itu zakat sunat. Wakaf. Yang kemudian dikatakan sedekah yang tak nampak harta. Maksud dia kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, amalan yang baik, itu dipanggil juga zakat sunat. Setiap perkhidmatan, kita tak mampu nak bagi RM2, mungkin kita boleh bagi buah fikiran yang baik, itu juga zakat. Ataupun kita tak mampu nak bagi dengan harta, tapi kita ada tenaga, itu juga zakat. Zakat tubuh badan. Pahala tu dia bawa banyak. Ada solatnya, ada puasanya, ada zakatnya. Wa ya'ti. Dia bawa mai. Kata Rasulullah. Dia bawa banyak pahala dia. Nampak banyak. Senang. Wa qad isyatama hadza. Inilah yang memilukan hati Nabi SAW. Tetapi dahulunya syatama hadza, dia pernah mencaci maki si fulan. Allahu Akbar. Cantik dah pahala yang dia bawa. Cantik sangat dah. Tapi dia pernah mencaci maki si fulan. Baik, kita tengok dulu. Sebelum baginda SAW membaca hadis ni, terlebih dahulu baginda menceritakan kepada para sahabat tentang mizan, yakni neraca timbangan. Kata Nabi SAW, setiap orang yang diseru namanya, dipanggil namanya untuk tampil ke hadapan, untuk ditimbang. Kita esok berbaris-baris, tak tahulah berapa ratus juta bilion manusia, trilion manusia yang akan berbaris-baris di padang mahsyar menghadap dengan mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Apabila orang masing-masing menunggu nama dipanggil untuk dibaca tentang kesalahannya, untuk ditayang segala amalannya, memang takut, takut sesungguh-sungguhnya. Disebut pula nama sekian orang, panggil keluar mai. Dan Nabi sebut dihantarkan satu neraca. Setiap satu daun, dia ada 2 daun. Satu menimbang kebajikan, satu menimbang kejahatan. Yang mana setiap satu daun tu besarnya, kata baginda SAW, sebesar langit dan bumi. Besar sebelah daun tu. Bukan macam timbang kaki ni. Timbang ni kita bayangkanlah. Perumpamaan macam timbang kaki yang ada kiri kanan tu. Kalau lah ni di dunia macam-macam jenis timbang kan. Dulu timbang hak yang pakai besi ladung, hak yang ada pemberat sebelah tu kan. Dia ada dengan bacaan tahil-tahilnya. Kalau nak timbang rempah atas, dia pakai timbang lain pula.
Kalau nak timbang lembu, dia pakai timbang lain pula. Kalau dia nak timbang beras yang guni tu, dia guna timbang lain pula. Allah Ta'ala nak timbang amalan kita. Amalan ni bukan sikit punya amalan yang kita buat. Ikut berapa usia kita daripada permulaan kita akil baligh. Kalaulah kita boleh nampak dah, memang tak terbawa banyaknya. Tak kira lah pahala ataupun dosa. Tapi Allah Ta'ala permudahkan kita, hantar dia siap-siap. Yang kita duk sebut saham akhirat. Kalau baik, saham baiklah kamu akan perolehi. Maka kalau buruk, buruklah yang akan kita hadapi. Biar dibawa neraca timbangan itu ke hadapan kita, bersuara si neraca tersebut. Dalam hadis Rasulullah sebut, dia bercakap, yang ni bilik siapa? Sebut sekian-sekian nama. Luruh jantung hati, takut. Baik, dipanggil, diseru. Bila kita menghadap dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala tanya, ada siapa nak jadi peguam hari ni? Rasulullah ada tinggal dekat kita satu wasiat. Beramallah dengan 2 surah kerana mereka akan menjadi peguam bela kepada kamu. Surah apa? Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah. Cukup ambil 10 ya. 10 surah Al-Baqarah, 10 surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni ambil hak last tu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin. Sampai kat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dari situ sampai habis. Surah Ali Imran. Ambil 10 ayat daripada surah Ali Imran. Ambil 10 ayat daripada surah Al-Baqarah. Baik, kita boleh campak daripada surah Al-Baqarah, ambil Alif Lam Mim sampai 5 ayat, kemudian sambung dengan ayat kursi, kemudian sambung dengan Manar Rasul. Menjadikan 10 daripada surah Al-Baqarah, 10 daripada surah Ali Imran. InsyaAllah Ta'ala. Kenapa? Nabi kata dia akan jadi peguam bela. Waktu bila? Waktu dia nak cerita ni. Waktu nak cerita tentang hadis ni. Dia nanti jadi peguam bela. Nak bercakap-cakap, nak membela di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang amalan kita yang akan naik di atas timbangan. Amalan tu naik sendiri di atas timbangan. Baik, contoh. Saya beri contoh. Dibacakan amalan. Wahai Polan bin Polan, nama kita lah. Nama kita lah. Hari Selasa, pukul 9 pagi. Hang sekian ada di tang mana? Hang berjalan tepi. Begini. Hang buat apa? Hang mengaku, aku mengaku. Cantik kerja kita buat, baik. Hang mulakan dengan pagi sekian. Tak ada satu pun yang dia tak sebut. Kesemua dia akan sebut. Setiap satu-satu minit dia akan sebut. Itu yang dikatakan Allahu Khabir. Allah tu maha mengetahui. Pengetahuan Allah Ta'ala maha halus. Memperhalusi. Sampai dia tak tinggal satu pun benda. Tak tersembunyi. Semua dia tahu. Semua disebut. Kita ni hanya mengaku. Elok dah mula tu. Nak pergi mengaji. Dia masuk dalam masjid. Dia tengok ada kasut orang duk susun elok dalam situ. Dia pun nak susun kasut dia elok. Dia tendang kasut orang lain. Itu dikira. Katalah tendang terpelanting sikit, terjauh sikit kasut kawan tu. Kasut baru beli di pasar malam. Terbalik kasut kawan tu. Terbalik. Bila terbalik, al-maklum lah. Biasanya jemaah-jemaah mengaji ni bukan orang muda kan. Adalah seorang dua kot yang muda. Hak lain semua senja pergi. Bagaikan kita. Kalau dah kata terkalih tu tak macam dah. Tang mana kasut aku? Orang lain semua pakai sarung pi. Tinggal lah dia duduk tunggu tang mana lah pi. Tadi aku letak betul-betul tang ni. Bila dah dia terpelantin, mai kawan sepak satu-satu jauh.
Yang tu pun Allah Ta'ala cerita. Yang tu pun Allah Ta'ala panggil dia tu main. Nanti main aku nak tanya ya Allah, siapa yang tendang kasut aku itu? Siaplah dah. Disebutkan juga di neraca timbangan ni akan hadir satu manusia yang kita jarang-jarang jumpa dia. Kadang-kadang macam kita duduk dalam kuliah ni, kita jumpa tak kenal nama. Kan? Tak kenal nama. Dia akan cas dekat kita di akhirat nanti di hadapan Allah. Dia kata aku nak saman dia. Sebab dia memalukan aku. Dia kata apa kan? Tak, dia tak kata apa-apa. Tapi dia selisih dengan aku punya senyum dekat dia. Dia pandang aku pun tak. Dia boleh buat tak tahu je kat aku. Dia boleh buat tak kenal. Ataupun mungkin dia tak kenal. Siapa duk senyum kat aku? Aku tak kenal pun. Apa salahnya berbalas senyum? Bukan kena bayar pun. Yang tu pun dia boleh saman kita di akhirat. Sebab di akhirat nanti yauma yafirul mar'u min akhih. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Kata Allah Ta'ala pada hari itu semua orang pakat nak kejar pahala sampai orang semua akan hilang dah perhubungan, putus dah hubungan di antara suami dan isteri, anak dengan mak, adik-beradik dengan adik-beradik, abang kakak, semua putus hari itu. Apa yang ada masing-masing nak saman. Dia pasal dia tak senyum balik kat aku. Pasal tak senyum saja pun kena. Tak kenal pun. Yang tu kena jawab juga. Dan dia aku nak ambil pahala yang aku terasa hati sebab tu. Baru tak senyum dia terasa hati. Ni nak cerita yang paling baginda SAW takut adalah dosa kita dengan manusia. Dosa sesama kita. Kerana dosa paling syirik sekali, dosa paling besar sekali adalah dosa syirik dengan Allah. Minta ampun. InsyaAllah Allah Maha Pengampun, dia akan ampun. Tapi kalau dosa dengan manusia ni, dia duk ingat yang tu lah. Aku tak boleh lupa Jadi susah benda ni. Baru tak senyum, apatah tak jawab salam. No? Walhal yang tu dah jadi satu kewajipan. Ini yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia sebut aku nak, dia bayang balik rasa malu aku. Pasal apa? Kadang-kadang kita tanya dia tak jawab. Dengar tapi buat tak tahu. Orang yang bertanya kali kedua, enggak, mungkin dia tak dengar kot. Tanya lagi sekali dia buat tak tahu. Agak awalnya dia boleh sembang. Dengan kau ni tak apa nak pandang dia muka. Ya, terasa hati kau tu. Dekat aku dia buat tak tahu. Dekat awalnya dia boleh layan elok. Terasa hati kau tu. Dan hari tu dia akan minta. Aku nak. Nak apa? Nak pahala dia. Pasal dia memalukan aku. Menjatuhkan. Tu tak maki lagi. Macam ada Rasulullah sebut ni, dia kata yang marah tu. Yang marah di depan orang ramai. Orang tu ada maruah. Ada maruah diri. Ada rasa malu. Kita terus tegur dia di depan orang ramai. Yang ni lagi susah. Habis terus pahala dia. Pahala bawa banyak. Pahala bawa sebanyak-banyaknya. Dibawa datang. Tapi sayangnya, ambil puasa dia bagi dekat kau ni. Habis selesai. Balik tu. Datang yang lain pula. Ya Allah, dia ada berhutang dengan aku. Itu yang disebut. Kata Nabi SAW, seorang isteri hadir pada hari itu, hari timbangan amal tu. Di hadapan Allah Azza wa Jalla, memberi penyaksian bahawasanya suamiku selama 25 tahun berkahwin jarang memberi nafkah kepada aku. Dia kerja, isteri pun kerja. No? Isteri gaji 25,000. Contoh, gaji suami 2,500. Kata si suami, tak payah bagilah dia 25,000. Apa yang dia pandang dekat gaji yang kuat 2,500? Tak payah bagi. Jawablah cik. Gaji dia kalau 250,000 pun,
yang tu dia punya. Tanggungjawab hang wajib bagi dekat dia. Jaga esok di akhirat dia dituntut. Ya Allah dia kata, dia tak pernah bagi, dia bagi pun sikit-sikit. Kadang-kadang bawa pergi belanja makan, dia belanja lah. Tapi kok dia nak bagi di tangan sebagai nafkah, tak pernah dia bagi. Jawab. Apa yang nak jawab? Jawab dulu persoalan tu, kemudian bagi apa yang bawa. Andai ada pahala solat, andai ada pahala puasa, andai ada pahala zakat, habis bagi. Selesai tak lagi? Timbang-timbang tak setara. Duit tak laku lah. Duit ringgit tak laku. Masa tu tak boleh bagi alasan. Gaji dah banyak takkan mau lagi. Yang tu dia punya. Okey. Apa lagi? Anak mai kepada kedua ibu bapa dia. Aku bawa dosa ya Allah. Sebab ibu dan ayah aku, ibu atau ayah aku tak pernah bagi tunjuk ajar pun pada aku. Mereka melalaikan aku daripada ilmu akhirat. Aku tak tahu. Aku nak sembahyang pun tak kerti. Siapa tak pernah ajar pun. Tak pernah hantar ke sekolah agama. Tak pernah aku cari guru Al-Quran untuk mengajar aku. Aku tak tahu halal dan haram, maka aku lakukan dosa. Jadi aku nak pahala kebaikan mereka tu bagi dekat aku. So kalau mereka ambil pahala kejahatan aku ni. Ini maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang muflis. Kita akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai bentuk, dalam berbagai sifat. Kita akan menghadap dengan Allah Taala ketika mana ditimbang. Ada satu lagi jenis manusia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, selepas ditimbang, tengok-tengok sama berat. Hak yang baik pun berat. Contoh 90, hak yang jahat pun 90. Sama berat ni. Nak di mana? Nak di tengah-tengah ke? Tak ada di antara tengah-tengah, tak ada. Ketika ini mencari syafaat. Syafaat siapa? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda lah yang dapat membantu. Itu yang kita mengharapkan syafaat. Nabi SAW akan membantu mungkin dengan serban baginda, mungkin dengan sebelah tangan baginda, ada yang dia letak kedua-dua belah tangan dia, ada yang dia minta izin dia nak naik terus dia tertimbang. Itu kasihnya Nabi SAW. Dan ada juga di kalangan umat yang akan datang pada hari itu, dia dipanggil untuk dibicarakan, tetapi perbicaraan hanya dia dengan Allah sahaja. Orang lain tak dengar. Seolah-olah mereka sedang berbisik. Ini cara apa sampai tak bunyi suara? Berbunyi. Itu di antara dia dan Allah. Kata Nabi SAW, orang ni dia bawa pahala semua pahala dan dia selalu jaga aib orang. Dia tak pernah buka aib orang. Allah Ta'ala akan baca keburukan dia, kejahatan dia, tapi siapa pun tak dengar. Sebab dia selalu tutup aib orang. Maka aib dia ditutup. Walaupun ada perbicaraan dosa dan pahala tentang diri dia. Dan disebutkan lagi, ada satu kelompok manusia yang mana akan datang ke neraca timbangan itu, hal keadaan berdiri di hadapan Allah. Lantas kata Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah suratan kamu dan masuklah mana-mana syurga yang kamu kehendaki. Para sahabat, para syuhada yang mendapat tempat yang sedemikian. Sementara yang Nabi fokus dalam hadis ni, di kalangan umatku yang paling membimbangkan aku, mereka hadir bawa pahala banyak sangat. Sembahyang ni sembahyang apa yang dia tak buat? Semua sembahyang dia buat. Daripada wajibnya hingga sunatnya dihitung sampai cukup 40, nak ambil satu keberkatan. Kata ulama, andai kamu dapat bersolat 40 rakaat sehari semalam, maka kamu akan rasa satu kelainan dalam diri kamu.
iaitu akan dibukakan segala hijab. Yang ini kita nampak dosa-dosa kita. Dan kita mudah untuk bermuhasabah. Yang mana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apa buat dapat dekat hangpa, Allah Ta'ala tak kurang tak mana pun. Kalau banyak kita buat, banyak tu untuk kita. Kalau kita tak buat, hak tak buat tu pun untuk kita. Allah nak rugi, Allah tak rugi tak mana. Sikit pun dia tak rugi. Yang ruginya kita. Baik, bawa pahala banyak. Menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sayangnya, kerana mulut, badan binasa. Cerita pasal mulut dalam hadis ni lah. Mulut tak pandai simpan. Kata dekat orang ikut suka. Fitnah orang tu kan dia sebut di sini lah. Dia kata wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Hang buat kat orang ni, hang buat kat orang ni macam ni. Hang makan hak orang ikut suka saja, siapa-siapa punya tak kisah. Dia tak bedai je. Janji boleh makan. Harta pun tak kisah, siapa punya pun tak apa. Janji dia sapu. Tak ada dia nak tanya ni siapa punya ni, jangan duk terja ambil. Tak apa makan dah, dia tak apa. Dia kata ambil lah. Dia kata itu. Ini dah dia sayang balik. Kita ni banyak di antara dosa-dosa yang kita terlepas pandang apabila kita hidup bersama-sama dengan masyarakat. Bukan nak hidup dengan beruk, no, kita hidup dengan manusia. Jadi setiap sesuatu benda tu ada milik dia. Bila ada pemilik dia, wajib minta izin dulu daripada pemilik, kecuali jika pemilik itu memberi keizinan terlebih awal. Abang ada nak ambil daun pandan 2 helai. 2. Ambil 4. Geram sangat tengok elok-elok. Cantah 4. Hak 2 lagi haram. Balik makan. Tak apa nanti kau abang lagi 2. Tak apa dia tak nak marah. Daun pandan dia rimba. Memang dia tak marah. Tapi Allah kira. Hang bawa pahala banyak sangat. Ni dikira ni. Minta daun kari. Masak barang 2 pelepah. Nak gulai. Kepok terus. Ambil. Sekantin kepok. Rasa-rasa dia nak buat kari sekantin tak? Ya. Tapi bila-bila nak buat. Kena hak yang jenis penjagaan masa tu. Bila tu tak tahu bila nak main. Sering buang macam tu saja. Aku pergi ambil daun karapole orang. Kan orang kampung main karapole. Kari pulit. Nak buat gulai. Hang tak ada, kau ambil. Hang tu kata, tak apa ambil lah. Pergi alai. Kepok macam nak cabut dengan pokok-pokok. Agak-agak lah nak ambil orang pun. Ini semua ni akan dibicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa juga harta benda di dunia dia ada pemilik dia. Kita pakai sapu ikut suka aja. Tak ada apa dia tak nak marah. Kecuali kalau dia kata ambil lah. Aku tak ada pun hampa mai, ambil lah. Tapi agak-agak lah ambil sekadar keperluan. Jangan sapu sampai perhabis. Angkat geng ikut pula mutit dah. Agak-agak lah kita nak ambil orang. Kan saya kata setiap benda ada pemiliknya. Maka pemiliknya walau macam mana dia punya pemurah pun kita kena bagi tahu dekat dia. Kena abang dekat dia. Tu dia kata, hampa makan benda ni, hampa buat kat orang tu macam ni. Kita mungkin pernah marah dekat orang di hadapan khalayak ramai. Kena jaga, buka aib, buka cerita buruk tentang orang, fitnah tentang orang. Allahu Akbar. Zaman kita hidup ni zaman penuh dengan fitnah. Bukan sekadar buka di depan khalayak umum, tetapi post melalui WhatsApp. Hantar pergi. Semua boleh kata satu dunia boleh baca. Selagi duduk berjalan jari-jari tersebut. Kita yang tak tahu apa dapat pun nak share juga. Share juga. Punyalah fitnah dan kata dekat orang. Benda ni juga akan dipersoalkan. Benda ini akan dibicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aku nak tolong, tapi aku tak berdaya sebab adanya dosa kamu sesama kamu. Dosa kita sama-sama kita kena selesaikan. Sebab tu sebelum kita tidur tu ini yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bila mana setiap malam sebelum tidur dia bermuhasabah diri. Cerita pada diri dia, bagi diri dia sendiri dengar. Cerita pada Allah Azza wa Jalla, aku sekian buat ni. Ya Allah, sesungguhnya hari ni mohon ampun di atas dosa-dosaku dan aku ampunkan semua orang yang buat salah dekat aku. Sebab apa tak dia kata macam tu? Kita ni, orang yang buat salah dekat kita, kita tak mau maaf. Tapi kita suka minta maaf ke orang. Hang punya buat, tak orang tak apa, orang buat kat hang tak boleh. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, satu hari, ni cerita di padang mahsyar. Seorang laki-laki yang berada di neraca timbangan ini, Allah Ta'ala buka satu hijab untuk dia. Tunjuk kepada dia satu bandar yang mana ada bangunan, ada mahliga yang diperbuat daripada emas. Jalan-jalan dia daripada permata. Ada kebun buah-buahannya yang berbagai-bagai jenis. Ada air sungai yang mengalir. Cantik suasana tu. Kan kita suka tengok satu suasana yang cantik. Ada buah yang masak buah macam-macam jenis buah. Ada sungai yang mengalir jernih. Ada mahliga yang indah. Ada anak-anak bidadari. Dia ditunjukkan pada lelaki yang berada di neraca timbangan. Kemudian tanya lelaki yang berada di neraca timbangan. Lelaki ni siapa? Siapa-siapa boleh jadi lelaki ni. Tak perempuan pun boleh jadi orang macam tu. Dia tanya kepada Allah. Milik siapakah bandar yang indah ini? Milik siapa? Siapa punya? Adakah milik Nabi? Tak, kata Allah. Bukan. Milik para sahabat? Bukan. Milik para syuhada yang syahid fisabilillah? Juga bukan. Tapi milik siapa dia tanya? Milik kamu, kata Allah. Macam mana aku boleh dapat pahala yang begini besar? Kata Allah Azza wa Jalla, Hang telah memaafkan kesalahan semua orang dekat. Pahala memaafkan orang cukup besar. Cukup besar. Bila mana seseorang telah melakukan kesalahan kepada kamu, mudah dia maafkan. Jadi tidak ada rasa dendam. Maka dengan sebab itu, pilihlah seorang sahabat di kalangan sahabatmu. Peganglah tangan dia, bawalah masuk ke bandar emas tersebut. Pahala kita memaafkan orang. Kita kena maafkan orang. Besar sangat pahala dia. Sebab tu bila minggu lalu kita cerita tentang hutang kan. Kita cerita tentang hutang. Ada yang datang bertanya pada saya, macam mana Ustazah? Kalau dia berhutang dekat kita, dia tak ingat nak bayar. Tapi kita bila dah lama, tak apalah. Kita halalkan. Dia tak terlepas, saya kata. Antara kita dengan dia dah habis. Tapi dia belum lagi habis perbicaraan dia. Kita kata imbuhan yang akan diperolehi oleh orang yang menghalalkan dan memaafkan, inilah kebaikannya. Tak rugi. Bila kita maaf tak luak tak mana pun. Tak luak pun pahala kita. Malahan ditambah lagi. Dibina satu bandar. Bukan satu mahligai saja. Tapi satu bandar di dalam surga. Untuk orang yang sudi memaafkan. Jadi kata Allah, carilah di kalangan sahabatmu. Pegang tangan dia, bawa masuk dalam bandar emas tersebut. Habis selesai cerita tentang perbicaraan timbangan dia. Tak ada apa, dia pun tak pernah duk kata dekat orang makiamu, tak pernah duk fitnah orang. Maka tidak ada apa untuk diagihkan. Semuanya dibawa bersama. Alhamdulillah. Tapi yang bimbangkan kita, bila kita pernah buat dekat orang, pernah kata dekat dia, sampai dia jauh hati. Jauh hati bukan sikit, bukan sehari dua. Lama membawa. Makan tahun.
Membawa kepada dendam. Bahkan kalau kata dia ada keluarga, dia akan cerita pada ahli keluarga dia. Dia tu kata dekat aku sampai macam tu. Sedih sangat. Depan orang pula tu, bermakna dia tak boleh lupa. Kita dah kata. Perkataan tu dah terlepas. Macam mana nak tarik balik? Wajib pergi jumpa dia, minta maaf. Kalau tak jumpa pun telefon dia, minta maaf. Takut. Kerana takut. Kita cari keampunan daripada sahabat kepada sahabat. Kerana sesungguhnya dosa antara manusia dengan manusia Allah abaikan. Allah kata aku, kalau dengan aku, minta aku bagi. Tapi kalau dengan manusia, manusia ni hati dia lain. Ada ketika dia tak ampun. Engkau dan keturunan engkau. Itu susah. Yang tu kalau jadi macam tu macam mana? Kita dah pergi minta dah. Minta dah maaf dekat dia. Tapi dia macam tak berapa nak redha je. Ni maaf dah. Maaf lah. Tapi ada lagi lah. Ada lah bunyi yang di belakang tu. Yang tak berapa nak puas hati tu. Senang je. Orang buat kat aku macam-macam. Minta maaf. Ingat selesai tu. Mana tak selesai. Jadi kita minta maaf. Aku dah minta maaf. Aku dah lepas. Tak boleh juga. Minta maaf sungguh-sungguh. Minta maaf sungguh-sungguh. Tengok dah. Kalau tidak, habis. Tapi kalau orang kata dekat kita. Orang kata dekat kita. Normal lah kita pun kata kat orang. Kan? Kalau orang kata kat kita, bolehlah kata. Tapi ni kita kata dapat pahala percuma. Senang dapat. Pernah berlaku zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Kini dia jadi gubernur. Biasalah orang jadi gubernur ni, selalu orang kata hang adil ke, hang zalim ke, orang tetap akan kata dekat hang. Kalau Rasulullah yang punya sempurna pun orang kata, tambahlah yang tak sempurna. Jadi bila kata ada, dia tanyalah siapa di kalangan penduduk yang suka kata dekat dia ni. Ni ada kelompok-kelompok ni. Ada yang tukar duk hebat. Ni dalam pemerintahan kita ni ada orang tak puas hati. Yang mana yang tak puas hati tu orang tu. Dia tapi bagi sak hadiah kat kawan tu. Pasal apa pula nak bagi hadiah? Dia kata kat kita bagi hadiah kat dia. Dia kata sebenarnya aku kesian dekat dia. Dia bawa pahala semayang, pahala puasa dia, pahala zakat dia semua habis. Semua dapat dekat aku secara percuma. Bagi hadiah. Tanda ucapan terima kasih. Bila diberi, dihantar kepada satu pok yang suka kata sangat dekat dia. Dapat hadiah, dia bertanya pasal apa ni? Gubernur bagi. Atas sebab pasal hampa rajin duk mengata kat dia. Pasal hampa rajin duk fitnah dia, dia bagi. Dia ucapkan terima kasih kerana seluruh pahala solat, pahala zakat, pahala puasa semua dapat dekat dia. Oh, susah tu. Lepas tu masing-masing pakat dia takut kepada Allah, takut hilang segala-galanya, takut muflis di akhirat nanti. Itu kelakuan yang dibuat oleh Abdullah bin Umar. Tapi kalau zaman kita lah ni, zaman keji mengeji, zaman umpat, zaman fitnah memfitnah, kalau hang nak bagi hadiah sampai tak ada apa tu. Hang kata kat dia, yang dapat hadiah. Pakat main menyata lah pula. Dia nak dapat hadiah. Orang tak takut. Orang tak takut kepada Allah, tak takut kepada azab, tak takut kepada peringatan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sahabat dia pun takut sungguh-sungguh. Kalau dah kata tak ada apa dah esok ni, muflis, kosong tak ada apa. Bawa semua pahala rajin. Dengan solatnya tepat waktu. Dengan qabliyah ba'diyahnya tak pernah tinggal. Walaupun dalam musafir, mengekalkan istiqamah qabliyah ba'diyah. Dengan duhanya tak dapat tidak. Kalau terlepas qadha. Dengan tahajudnya tidur satu malam 2 jam, 3 jam saja. Punya jaga tapi sayang. Balik di sana tak ada apa. Muflis keseluruhan. Bagi setengah manusia dia rasa tak takut, tak apa. Janji di dunia aku dapat segala apa yang aku kehendaki. Jadi kata hang tuduh si Polan dan si Polan. Bahkan ada yang menumpahkan darah. Maksud menumpahkan darah ni pukul dia.
membunuh seseorang, itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana kelak. Dia akan diberi pula bila dah habis dah bagi pahala dekat kawan tu, timbang-timbang tak boleh lagi, tak selesai lagi. Banyak cerita ramai yang duk keluar. Sebab tu di dalam Haji Wida Baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana baginda tanya siapa yang rasa tak puas hati dekat aku hari ni, keluar mai Ukashah yang kata dia Rasulullah pernah ribah satu tali ketika mana naik kuda, tali tu terkena perut dia. Rasulullah tak nampak pun, kesalahan tak sengaja. Tapi Rasulullah kata qisas aku di sini, jangan qisas aku di akhirat nanti. Aku takut, dia kata. Qisas aku buat di sini siap-siap. Siapa yang tak puas hati dengan aku buat. Yang tu sikit tu je. Nah, kenapa dia hanya nak ambil kesempatan mengucup tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana selama hayat dia kata aku nak dekat pun tak boleh, hanya duk pandang saja dari jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabat. Sahabat ni sentiasa ikut Nabi ke mana juga. Nah, kalau kata lah ni bodyguard lah. Dia bukan jadi bodyguard pun, tapi sayang nak tinggal Nabi. Sebab berkawan dengan Nabi penuh dengan ilmu. Nah, ada teguran yang baik. Nah, ada usapan penuh dengan kasih sayang. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia pun akan ikut tau. Dia pun ikut Nabi sampai depan pintu. Nabi masuk, dia pun balik. Tambah Abu Bakar As-Siddiq. Kira pagi-pagi tu dia ada depan pintu. Tunggu baginda sallallahu alaihi wasallam. Keluar dia ikut pergi ke masjid. Sat lagi balik hantar sampai depan pintu, dia balik ke rumah. Balik ke rumah menghadap kepada dinding. Tanya Asma binti Umais. Asal pun. Tu pandang dinding. Aku rindulah dekat dia. Baru berpisah tadi. No? Allahu Akbar. Ini di antara kehebatan para sahabat dengan Nabi SAW. Maka dengan sebab itulah Ukashah ambil kesempatan. Kata hang pernah buat aku dekat perut. Ribah tali kuda. Aku nak balas hari ni. Walhal dia ambil kesempatan untuk ucup tubuh baginda SAW. Dan kita bakal bertemu baginda di neraca timbangan nanti. Dah bagi habis. Nabi perhati tengok dah. Kita dah bagi habis. Tak selesai. Bila tak selesai apa yang patut buat, ambil dosa kawan tu, mai bubur kat kita. Selesai tak? Selesai. Tanggung pula dosa orang lain. Hak dosa sendiri dah tak tertanggung dengan banyaknya. Kemudian diambil pula segala dosa orang lain meletak kat kita. Segala kebaikan kita bagi dekat orang lain. Orang inilah yang kata Nabi SAW, orang yang akan muflis di akhirat nanti. Na'udzubillah, minta lindunglah pada Allah. Andai ketika ini kita pernah berkata-kata sesuatu perkataan yang menyakiti hati sahabat-sahabat kita, mohonlah kemaafan. Biar malu di dunia, jangan malu di akhirat. Biar kita miskin papa dipandang hina. Banyak dosa, tak apa. Orang pandang kita banyak dosa di dunia. Jangan orang pandang di dunia kita ni mulia, walhal kita lah di antara yang paling banyak dosa. Biar orang pandang hina. Kita baca keterangan. Kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada daripada sebarang dosa dan kesalahan. Kita hendaklah selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah meminta maaf kepada orang yang terinaya dari perbuatan kita. Kita hendaklah meminta halal daripadanya ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Walaupun terkadang kita terpaksa merendahkan diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk meminta maaf daripada orang-orang yang berkenaan. Biarlah kita dipandang rendah atau hina di dunia ini, asalkan kita terlepas dari bebanan dosa pada hari kiamat nanti. Kita hendaklah bersedia menebus dosa dan kesalahan, walaupun dengan maruah dan dengan harta benda yang ada. Kerana kita takut jadi terlambat sehingga tiba saat kematian atau kematian orang yang terinaya dari perbuatan kita. Maka terpaksa kita berhadapan dengan orang yang berkenaan di Mahkamah Agung Rabbul Jalil, iaitu di padang mahsyar nanti. Dikala itu tiada seorang jua pun yang mahu menerima harta benda sebagai tebusan dosa. Yang mereka mahukan hanyalah bayaran daripada pahala ibadah
yang telah kita lakukan di dunia dahulu. Yang mana kita pun pada waktu itu sangat berhajat kepada pahala amalan tersebut. Baiklah, kalau pahala yang ada cukup untuk menebus dosa. Kalau tak cukup, maka terpaksa kita menanggung bebanan dosa mereka ke atas bahu kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam lubang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Faham perkataan na'udzubillah, kami minta lindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Apa dia yang demikian itu? Dihumbankan ke dalam neraka. Minta lindung, takut sangat kepada azab Allah Azza wa Jalla, kerana azab yang paling pedih, yang paling azabun syadid, azabun alim, kata Allah Subhanahu wa taala. Alim ni sesuatu azab yang teramat pedih, yang bila ditimpa kepada manusia dia takkan lupa sampai bila-bila. Azab pertama yang akan Allah Ta'ala bagi kita rasa ketika mana hendak mati. Ha? Sakit sakaratul maut ini, sehingga kan kata Nabi SAW, pernah kami melintasi satu makam, satu tanah perkuburan, mendengar tangisan dan jeritan yang berada di dalam kubur. Nabi tanya dia, berapa lama dah ni hang mati ni? Dia hebat, dia dah 100 tahun mati. Pasal apa menangis lagi? Sakit nak mati tu tak habis lagi. Sakit dia sampai 100 tahun pun tak sembuh lagi. Punya sakit nak mati. Dan Nabi berbicara kepada para sahabat, 100 tahun selepas kematian, namun azab kesakitan sakarat itu belum lagi selesai, dia tangisi. Duk sakit situlah selepas 100 tahun. Belum lagi cerita tentang azab neraka yang manusia rasa tak takut. Angkuh manusia ni nak. Tengok ada beberapa gelintir manusia kata dia tak takut nak masuk ke neraka kalau dah takdir Allah nak hantar dia ke neraka. Ini dipanggil puak Jabariyah, puak Qadariyah. Ha? Dia berani kata tak apa. Kalau dah takdir dia nak masuk neraka tak apa. Masuk. Berani. Ha? Dengan angkuhnya. Dia ingat macam mana neraka. Tak apa dosa dia aku tanggung. Masya Allah. Angkuhnya kamu wahai manusia. Nak tanggung dosa orang. Hak dosa orang sendiri pun tak tertanggung. Berani. Tak apa. Dosa ni aku tanggung. Hang tak usah pisah. Masya Allah. Kita kalau boleh tak mau nak tanggung mana-mana dosa-dosa sendiri pun kita tak mahu tanggung. Apatah dosa orang lain. Ni. Sebab tu kita wajib beradab ketika mana nak cari ilmu. Beradab dengan ilmu. Bila beradab dengan ilmu yang kita perolehi akan memberi manfaat kepada kita nanti. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam. Selesai hadis kita pada pagi ni. Dan hadis siapa orang yang bergerak ini saya rasa kena kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Kita berada di dalam suasana ni, kita duduk di dalam cara hidup gaya ni, dan sama-sama kita bermuhasabah diri. Setiap hari kita melakukan dosa, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi berpuluh-puluh, beratus-ratus. Setiap hari telah pun berlalu. Sampai kita sedari usia kita dah meningkat. Usia kita bukan kata meningkat dah makin menurun. Dah makin menurun. Dia tak naik ke atas dah, dia makin turun ke bawah. Bermakna dia nak balik ke sana. Dalam suasana kita mengharungi dosa dan pahala yang kita bawa ini, mintalah kepada sahabat-sahabat yang selalu, yang kita kawan, yang kita jumpa, agar kosong-kosong. Jangan disimpanlah dalam hati. Dosa memaafkan orang tu, pahala memaafkan orang adalah pahala yang paling besar, paling banyak akan Allah Taala bagi. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan masuk, yang ni kita akan buat bulan depan bagaimana kita akan menghadapi sakarat. Dia nak cerita tentang sakarat. InsyaAllah ta'ala. Baik. Sesudah dulu ada soalan? Cakap dengan saya ke? Dah. Dengan saya. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran yang saya kata 10 tu. Inna fi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Itu sebelah. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. Sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Selai dia. Hampir selai. Orang 4 baris ya. Hampir selai. 190 sampai 200. Sampai tadi. Sampai habis. Okey, tak boleh hafal tak apa. Rasulullah tak pernah tinggal ayat ni ketika tahajud. Kalau kata kita tak boleh baca dalam solat, tak ingat dalam solat. Kita baca waktu bangun. Buka mushaf, baca. Rasulullah akan baca ketika ni. Dia bangun nak bangkit, nak pergi wuduk tu. Nak pergi bertaharah, baginda terus baca. Dia tak tinggal lagi tempat tidur. Dia terus baca. Kita kalau time tu baca, aku tak tahulah. Dia berculang caling lah dia nak campur ayat tu dengan ayat ni. Okey, kita mungkin tak boleh baca waktu tu. Macam Rasulullah dia akan buat waktu tu. Setiap hari ketika bangun tahajud, baginda takkan tinggal tempat tidur selagi dia tak habiskan 10 ayat surah Al-Imran. Kita buat macam mana? Kita baca. Okey, saya bagi satu cadangan. Baca dalam solat tahajud. Rakaat pertama baca ayat 1 hingga 5, rakaat kedua baca ayat 6 sampai 10 tu lah. Ayat berbagi 5. Okey. Kalau tak boleh hafaz. Kadang-kadang hafal, mai dalam semayang dia lupa. Buka baca. Lepas semayang baca. Buka hari-hari, lama-lama dia boleh. Macam kita dah baca Yasin tu lah, no? Yasin kan panjang. Ada berapa ratus ayat? Bukan ratus, 82 ayat. Boleh kan? Boleh insya-Allah lah. Bagi kepala ikut aku sambung lah pelan-pelan. Kan? Macam tu juga. Ali Imran tak panjang. Di antara ayat yang mana kata Nabi SAW, dia akan menjadi peguam bela di akhirat nanti. Ayat tu paling masyhur di kalangan para sahabat yang membawa ketika solat tahajud. Dalam solat tahajud. Bawa lah. Kalau kata ingat. Kalau tak ingat, cukuplah bawa ayat aqidah. Qul ya dan qulhu. Tu ayat aqidah nak. Bawa 2 ayat tu. Lepas tu saat lagi, lepas bagi salam, bukalah. Bacalah. Surah Ali Imran. Kemudian nak yang Al-Baqarah tu nak baca waktu bila? Ketika mana kita zikir dalam solat kan, kita zikir bukan dalam solat, selepas solat kan kita ada zikir kan, kita ada baca ayat kursi, kita ada baca surah Alif Lam Mim. Kalau orang baca beramal dengan Al-Ma'surat, dia adalah 10 ayat awal, bukan 10 ayat terpilih dalam surah Al-Baqarah. Lagi satu yang kalau baca tahlil tu, tu 10 ayat dalam surah Al-Baqarah lah tu. Cuma kita tak faham. Yang kita faham, tahlil, kalau orang panggil tahlil ada nasi. Orang panggil tahlil ada makan. Kan? Walhal di situ ada peguam bela tu. Yang kita tak faham. Wallahualam. Ada soalan lain?
apa tak ada apa. Saya ambil kesempatan ni sebagai hamba Allah yang berdosa di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling berdosa kerana saya paling banyak cakap. Bila banyak cakap, banyak salahnya. Bila banyak salahnya, banyaklah dosanya. Bila banyak dosanya, maka nerakalah tempatnya. A'udzubillah. Aku minta lindung dengan Allah daripada perbuatan yang tersebut. Maka oleh itu, kesempatan daripada hadis yang kita baca tadi, saya mohon ampun dan maaf pada kata-kata saya yang menyinggung, yang menggoris hati siapa-siapa. Ketahuilah saya tak maksudkan kepada sekian orang. Apa yang kita baca ini adalah untuk diri kita sendiri. Peringatan ataupun tazkirah yang kita baca ini adalah untuk diri kita sendiri. Kita tak pernah kata, orang tu macam tu, dia ni macam ni dah. Tapi itulah diri kita. Gambaran daripada diri kita, gambaran dosa dan kesalahan kita. Tak pernah kita tunding jari kepada siapa-siapa. Jadi sekali lagi, maafkan saya atas kekhilafan kata-kata yang menyinggung mana-mana hati. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, kadang-kadang terlepas cakap. Koklah terpijak kasut siapa-siapa ke, tertendang kasut siapa-siapa ke. Maafkan saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih banyak.